yang mana itu adalah tradisi barat. Hari ini saya akan bercakap tentang bendera putih. Hashtag bendera putih mendapat perhatian yang begitu meluas di dalam media sosial di Malaysia kebelakangan ini, yang mana keluarga yang mempunyai masalah untuk mendapatkan bekalan makanan dan terputus bekalan dipanggil untuk mengibarkan bendera putih di hadapan rumah masing-masing supaya mudah dilihat oleh jiran-jiran ataupun petuang kebajikan ataupun pihak berkuasa ataupun wakil rakyat. Tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahawa kalau naik bendera putih maknanya kita dah kalah perang, kita dah mengalah satu sama lain. Tetapi di dalam persejarahan dunia dan juga sejarah tanah Melayu dan sejarah Malaysia, sebenarnya warna bendera putih bukanlah bermaksud kekalahan semata-mata. Jadi apakah kegunaannya yang lain? Selamat datang ke Jom Malaysia. Bermula daripada sejarah awal manusia, sejarawan telah bersetuju bahawa bendera putih asalnya digunakan untuk menandakan bahawa satu pihak itu telah kalah peperangan di sebelah barat, di dunia barat maupun di sebelah timur. Tradisi ini dimulakan di China, dipercayai pada tahun 25 sehingga 220 Masihi, di sewaktu pemerintahan Empayar Han Timur. Walaupun ada pihak berpendapat bahawa sebenarnya tindakan naikkan bendera putih bisa bermula lebih awal, cuma tak ada bukti bertulis. Manakala di dunia barat, Cornelius Tacitus telah menulis di dalam kitabnya The Book of History, yang mana angkat bendera putihnya adalah pilihan terakhir untuk mengisytiharkan bahawa satu pihak itu telah kalah dalam peperangan. Sebab pada waktu zaman pemerintahan Empayar Rom, apabila tentera musuh ataupun tentera Rom sendiri kalah dalam peperangan, mereka akan angkat perisai ataupun angkat senjata, maknanya mereka tak nak lawan lagi lah. Sebab biasa kalau angkat macam nak dulu ke depan. Dan amalan mengibarkan bendera putih sebagai lambang kekalahan telah mula diperluaskan di Eropah dan di dunia barat, di dunia Kristian pada zaman pertengahan dan juga zaman Renaissance, hinggalah pada abad ke-19, yang mana ini hanya satu amalan, tetapi pada tahun 1899 telah dimaktubkan secara bertulis di dalam Convention Hague, yang mana disebut dalam artikel ke-32, yang mana apabila seseorang itu ingin berhubungan dengan pihak lawan yang mana ingin berunding untuk menamatkan perang tersebut, hendaklah dia membawa sebuah bendera putih, dan orang yang membawa bendera putih ini tidak boleh diserang bersama-sama dengan pengiring-pengiringnya dan juga penterjemah yang ikut sekali. Jadi kenapa warna putih dipilih sebagai warna untuk melambangkan kekalahan ataupun keinginan untuk berunding dengan pihak lawan? Sebab warna putih merupakan warna yang paling murah dan paling senang nak dapat. Sebenarnya baju berwarna ni mahal di dunia sebelum zaman moden, dan harga dia begitu mahal sebab warna ni perlu diekstrak daripada tumbuhan ataupun darah ataupun tanah-tanah dan batu tertentu. Jadi harganya sangatlah mahal, dan pewarna tiruan yang kita boleh pakai baju warna-warni pada ini hanya wujud bermula pada abad ke-19 dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pengetahuan kimia yang meluas. Maka kain-kain yang berwarna-warni begitu mahal dan bukan semua orang mampu nak beli, terutamanya orang kebanyakan biasalah. Termasuk juga orang awam yang biasanya tak ada kemena-mena dengan peperangan pun, yang tersepit di tengah-tengah. Maka kalau tak nak juga, mereka sebenarnya akan bawa bendera putih dan merah ni sebab tak terlibat juga. Dan warna putih juga mungkin kontras dengan keadaan sekeliling, mungkin sekeliling pohon-pohon yang menghijau ataupun dataran yang meluas. Jadi warna putih ni dia senang nak nampak dari jauh. Dan warna putih mungkin dikaitkan dengan kekalahan kerana tentera-tentera yang ingin keluar berperang pada zaman dahulu sehinggalah abad ke-19 ni, daripada zaman purba, zaman klasik sehinggalah zaman pra-moden, apabila tentera ingin berperang sebenarnya sampai hari ini pun panji-panji dan bendera adalah begitu berwarna-warni untuk dibawa ke medan peperangan. Jadi kita telah belajar warna bendera putih adalah melambangkan kekalahan dan juga keinginan untuk berunding dengan pihak lawan. Sebenarnya bendera putih juga telah digunakan di Belgium pada Mac 2020, yang mana bendera putih telah dikibarkan di ibu negara Brussels. Adakah Belgium telah menyerah kalah kepada pandemik dan terpaksa angkat bendera putih termasuk di istana Raja Belgium sendiri? Sebenarnya tak. Belgium mengangkat bendera putih sebagai satu penghormatan kepada para doktor dan juga para
jururawat dan juga petugas kesihatan yang telah bertungkus lumus untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terlibat dalam pandemik. Sebab baju kod doktor dan baju nurse kan warna putih, dan bendera putih juga sebenarnya ada kaitan jadi dengan sejarah kerajaan Islam. Warna bendera kerajaan Bani Umayyah yang pernah memerintah kerajaan Islam daripada abad ke-7 sehinggalah abad ke-10 Masihi ialah warna putih keseluruhannya. Pada awal abad ke-20, bendera pemberontakan Arab telah diperkenalkan yang mana terdiri pada 4 warna, iaitu merah, hitam, hijau dan satu lagi ialah warna putih. 4 warna berbeza ni melambangkan 4 kerajaan khilafat yang berbeza yang memerintah dunia Islam dan juga dunia Arab pada waktu tersebut, dan warna putih melambangkan kerajaan Bani Umayyah. Dan oleh sebab itulah hampir semua bendera negara-negara Arab ada warna putih kecuali 2 buah. Dan fikirlah sendiri negara apa yang 2 buah negara tu. Dan dilihat kepada konteks sejarah Malaysia pula, bendera putih sebenarnya telah digunakan lama dululah, daripada 2 ke 300 tahun dulu, tetapi bukan bermaksud untuk menyerah kalah, tetapi untuk melambangkan ataupun sebagai satu lambang kepada sesuatu puak atau kumpulan, malah satu negeri dan kesultanan. Pada abad ke-19 hingga tahun 1940-an, terdapat 2 faksi ataupun kumpulan berbeza yang wujud di Pulau Pinang, terutamanya di Georgetown, iaitu kumpulan merah dan kumpulan putih. Yang mana kumpulan ni lebih kepada faksi yang menduduki kawasan Georgetown yang tertentu, yang menjalankan aktiviti ekonomi tertentu dan bukannya mengikut etnik, bangsa dan agama. Sebab setiap kumpulan merah dan kumpulan bendera merah dan kumpulan bendera putih, setiap ni ada kumpulan bangsa Melayu, ada kumpulan bangsa Cina, ada India Muslim dan juga Indian Hindu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara itu, Dr. Malina Musa di University Science Malaysia USM ada menulis buku dan artikel spesifik tentang 2 kumpulan, iaitu kumpulan bendera merah dan kumpulan bendera putih, yang menyatukan dan memecah belahkan Pulau Pinang tanpa mengira etnik dan agama, sebab dua-duanya ada dalam 2 kumpulan ni, satu grup. Dan kalau dilihat dalam tawarikh sejarah negeri-negeri Melayu, ada sesetengah negeri yang sebenarnya menggunakan bendera putih sebagai bendera rasmi negeri dan juga bendera rasmi sesetengah jawatan di dalam kerajaan. Dan jelas sekali bendera putih bukan bermaksud kalah. Sewaktu penjajahan Jepun pada tahun 1942 hinggalah 1945, barulah bendera putih dilambangkan sebagai simbol kekalahan, kerana British mengibarkan bendera putih yang mana mereka kata tanda menyerah kalah pada Jepun. Dan tahun 1945 Jepun pula mengibarkan bendera putih, maknanya menyerah kalah kepada British, yang mana bendera putih ni yang maksudnya kalah sebenarnya adalah tradisi barat. Jadi sebagai konklusinya, bendera putih sebenarnya ada begitu banyak makna di dalam sejarah kemanusiaan dan juga sejarah Malaysia sendiri, yang mana bendera putih ni banyak fungsi sebenarnya, sehinggalah pada zaman Jepun, yang mana pada waktu tu bendera putih bermaksud kalah, sehinggalah kita bawa maknanya pada hari ini, yang mana itu adalah tradisi barat. Dan warna putih juga adalah warna yang paling murah, paling mudah dan yang paling senang nak cari, sebab boleh katakan semua rumah dalam negara ni dan di dalam Malaysia akan ada satu selai baju sekolah warna putih, dan juga baju kerja, mungkin baju kerja warna putih. Kalau tak ada warna putih pun mungkin berdalam ni kot, baju putih pagoda takkan tak ada, mesti ada setiap rumah, kemungkinan besar kan ada, ataupun kain ataupun lampin warna putih, at least ada lah. Jadi sebab itulah warna putih adalah warna paling senang tu nak cari. Tapi kalau warna lain, kalau hijau, oranye macam mana?